أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين له بإحسان إلى يوم الدين نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia Allah, rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama dalam satu majlis ilmu, majlis yang mana kita bacakan kitab para alim ulama. Dia bukan majlis ceramah straight gitu, tidak, tapi kita baca tulisan para alim ulama. Jadi waktu bacanya ambo jo batu le bacanya. Tapi poin-poin apa yang nak disebut itu semua mari daripada ulama. Dan kita pilih teks kita ni Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu taala, seorang ulama daripada Indonesia tapi hidup Mekah lama, sehingga kan diberi izin mengajar di Masjidil Haram. Boleh mengajar situ. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Dan beliau banyak menulis kitab-kitab, bukan sahaja kitab-kitab turas, kitab yang berkait dengan ilmu tasawuf, ilmu fiqh dan sebagainya, tapi beliau juga tulis kitab-kitab yang menjawab isu-isu semasa. Contoh masa tu, zaman tu dia tengah sahur isu loteri, judi, ramai lagi orang duk main judi dan sebagainya, maka dia tulis kitab bab judi. Masa tu orang duk pening antara isu sekularisme misalnya, pisahkan agama daripada politik, terkesan daripada pendekatan yang diambil oleh kaum-kaum Nasara, orang-orang Nasrani, orang Kristian. Bila mana mereka memisahkan agama daripada politik, barulah mereka maju. Jadi sebahagian daripada orang Islam kita ni terpengaruh nak buat benda yang sama juga, nak pisahkan agama daripada politik, barulah agama kita maju, politik kita pun maju, negara pun maju. Jadi dia tulis kitab berkaitan dengan perkara tersebut. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah ta'ala ni bukannya ulama yang tidak cakna terhadap apa perkembangan yang berlaku ketika tersebut, bahkan sangat-sangat cakna, dan beliau merespon situasi tersebut dengan beliau menulis kitab, tulis buku, nak suruh orang kapal. Kita hari ni pun sebenarnya pendekatan yang sama perlu kita ambil, terutamanya orang-orang berada dalam bidang agama. Tengok ke dia isu besar. Sehari dua ni hamba berjumpa dengan ada seorang saing, dia duduk Kuala Lumpur. Dia kata golongan etis sedang membiak sekarang. Etis ni orang tak percaya Tuhan. Kita mari mayat masjid, masya-Allah, hebat-hebat belaka ni cerita. Mari mayat jaga Jumaat. Semua insya-Allah beriman belaka, alhamdulillah. Tapi rupa-rupanya ada di luar sana, ada lagi orang tak percaya Tuhan. Golongan etis, dan mereka ni sedang membiak. Duk Kelantan mungkin tak perasan mana, tapi kalau duk Kuala Lumpur, jumpa. Ambo sendiri misalnya ambo nak cerita ambo sendiri, kita ada buat syarikat. Nama syarikat ni Darul Fatih. Darul Fatih ni kita fokus kepada nak mengaji kitab-kitab turas. Jadi kita buat iklan lah, nak belajar kitab turas, nak mendalami kitab turas.
Tiba-tiba ada orang komen di Facebook, dia kata orang tak mengaji dah, kita ni boleh masuk museum dah. Kita lama, kita antik. Masuk museum orang tak percaya dah kita ni. Kenapa perlu keturah sedangkan kita ni sudah ada Al-Quran, sudah ada Nabi. Weh lah pening dia ni kecek. Rupa-rupanya dia tukar Turah dengan Taurat. Dalam aku kita ajak orang ngaji kita Taurat. Jeng nah. Kalau kita Taurat tu kita pun tak sing ngaji. Nah. Kita Taurat apa? Ada Quran dah, baik mengaji Quran boleh pahala. Kita ya kitab Turas. Kitab warisan para alim ulama. Boleh ke dia kitab Taurat. Allah. Tulis tebel bukan salah sebut mungkin dia salah dengar tak. Ni tulis tebel boleh baca banyak kali. Orang duk ayat tu tak dengar lagi, duk main balas komen lagi. Kalau pasal ni payah nak selamat ni. Orang tulis Turas, dia baca Taurat, dia kata apa nak ngaji kita Taurat Quran ada. Kata tak kitab Turas. Kalau kita Taurat tu kita pun tak sing ngaji. Sebab apa? Sebab kitab Taurat kalau ada lah ni orang dakwa dia ada kitab Taurat, semua tu telah pun diselewengkan oleh orang Yahudi. Tak ada bersiasat, tak ada. Ulama kata, bersiasat kepada Taurat tu sudah pun lupus, tidak ada. Jadi kalau kita nak pergi ngaji, tak ada faedah. Mengaji tulisan orang Yahudi buat juga. Bukannya kalam Tuhan, kalam dia mana tu. Perkataan dia mana tu. Rahib dia tu, rahib pendeta Yahudi tu. Tak ada faedah mengaji waktu. Kita nak mengaji kalam Tuhan, kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita Taurat asal tu tak apalah. Ni dia boleh tukar boleh. Taurat dengan Turas. Kata berat adalah masyarakat. Berat. Kalau orang buat video ada orang buat video jadi panggil apa? Reaction. Dia duduk tengah jalan. Orang mari jalan dekat dia tu, dia pun tanya soalan. Boleh mengucap ke tak? Rupa-rupanya ramai lagi tak boleh mengucap. Nak mengucap syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waktu pun rupa-rupanya ramai lagi tak boleh buat. Allah Akbar. Nak ngaji kitab Turah lagu mana? Tak bisa lagi nak ngaji kitab Taurat lagu mana? Kita ni alhamdulillah duduk dalam suasana masya-Allah lah. Beriman, kita jaga semaya, kita mari mengaji. Dia panggil khawasul khawas lah kita ni. Dari sudut terpilih Allah Taala pilih mari buat ibadat, boleh jaga jemaah, lagi pula boleh mendalami agama. Sebab orang yang mendalami agama ni adalah orang yang Allah Ta'ala nak bagi kebaikan kepada dia. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihhu fiddin. Bagi siapa yang mana Allah Ta'ala nak bagi kebaikan kepada seorang, Allah Ta'ala akan faqihkan dia, fahamkan dia dalam agama. InsyaAllah moga-moga Allah Ta'ala fahamkan kita terhadap agama kita, insyaAllah. Baik. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala, muka surat 34. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Adapun jika sejahtera yang memuji daripada yang dipuji, daripada kebinasaan, ini sejahtera daripada kebinasaan, maka tiada dilarang memuji itu. Kalulah. Dan ni dia kata sebelum ni tak, dia ada 4 kebinasaan bagi orang yang memuji. Bukan orang yang dipuji, orang yang memuji tu ada 4 kebinasaan. Kemudian dia kata kalulah selamat daripada 4 kebinasaan tersebut, maka tiada dilarang memuji. Tak larang dah lah. Tak apa dah lah, boleh dah lah. Tu. Bahkan terkadang adalah ia sunat. Bahkan terkadang memuji tu jatuh hukum sunat. Contoh Nabi puji Sayyidina Abu Bakar ni, tengok ni. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni contoh Nabi puji Sayyidina Abu Bakar ni. Lau wuzina imanu Abi Bakrin bi ibanil alamin
arjaha. Ra tu mati ke tak? Ida arjaha. Arjaha ni. Arjaha. Artinya jika ditimbang iman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dengan iman sekalian alam, nescaya lebih berat ia iman Abu Bakar lagi. Nabi puji Abu Bakar habis kan tu. Nah. Apa jik dah tu. No. Iman Abu Bakar seorang dia ya. Kalau nak timbang dengan manusia seluruh alam ni tolak nabi-nabi lah, nah, tak termasuk nabi-nabi ni. Nescaya berat iman Abu Bakar lagi. Besar. Nah. Oh, kalau kita contoh duduk dalam masjid ni kita kumpul beberapa sekitar ni dah 40 50 orang ni timbang iman. Nak baru pun kita 50 orang. Nah. Wah ni masya-Allah tabarakallah. Nah. Seluruh dunia daripada zaman dulu sampai akhir zaman. Iman Abu Bakar berat lagi. Wah, hebat ni. Batu dia dipanggil Khalifatul Rasulillah. Gelar dia. Khalifatul Rasulillah, pengganti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mentadbir urusan orang muslim. Bukan pengganti Nabi tu dia jadi Nabi, bukan. Nabi tak ada dah. Seorang sahaja Nabi akhir zaman, tidak ada dah Nabi selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ada dah. Tapi pengganti kepada Nabi dalam nak menguruskan urusan orang muslim itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi Nabi puji Abu Bakar ni. Kau kata dia betul ini ni, puji dah tak? Takkan apa mak puji mana tak ada lafaz puji pun. Puji tak semestinya dengan lafaz puji kan. Kita kata semak demo. Puji dah tu. Ni Nabi puji iman Abu Bakar. Kalaulah ditimbang iman Abu Bakar dengan iman seluruh manusia, nescaya berat iman Abu Bakar lagi. Masya-Allah ni. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni pujian Nabi kepada Sayyidina Umar ni. Yang kedua ni pujian Nabi kepada Sayyidina Umar. Kata Nabi, "Lau lam ub'ath la bu'ithta ya Umar." Nabi kata, artinya jika tiada dibangkitkan akan daku jadi pesuruh, kalau aku ni tak jadi rasul, nescaya dibangkitkan akan dikau wahai Umar. Masya-Allah ni. Puji dah tu. Tak? Wahai Umar, kalau aku tak jadi nabi, mu jadi nabi. Oh ya, kalau dah nabi ni tak jadi rasul, maka Allah Taala pilih Umar untuk jadi rasul. Pujian kepada Sayyidina Umar. Sekali lagi dah, Sayyidina Umar hanyalah manusia biasa, bukan rasul, bukan nabi. Tapi satu pujian tingginya martabat Sayyidina Umar ni sehingga Nabi kata, kalaulah aku ni tidak dijadikan sebagai rasul, nescaya kamulah yang akan jadi rasul. Jadi pujian Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar sangat-sangat tinggi, dia pujian Nabi kepada Sayyidina Umar pun sangat-sangat tinggi. Boleh puji, boleh puji, tapi jangan menipu. Menipu tu tak panggil puji, dia panggil pong. Menipu tu panggil pong. Benda tak betul tapi kita kata tak ada dah orang paling bisa sini demo orang. Kadang-kadang pong tu dia bagi tak sih. Berebut tak sih jadi tak email. Bukan berebut nak jadi email, berebut tak sih. Lepas tu kita kata sini ni buat pakai jubah demo seorang, demo tu. Kawin tu kata kawin pakai jubah tu pakai piah, demo boleh. Pada tolak jadi email. Tu. Akhir zaman begitulah. Akhir zaman ni orang nak cari tak email payah. Tak email buat ada kena pecah. Lebih homo tak boleh naik dah. Macam-macam lah ni. Baik. Dan sungguhnya telah memuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan banyak daripada sahabat.
Nabi pernah puji ramai sahabat, bukan Umar saja, bukan Sayyidina Abu Bakar saja, tidak, tapi ramai sahabat. Kenapa tu? Kerana mengetahui ia Nabi akan bahawasanya sya'an yang demikian itu demikian memuji tu menambah ia pada rajin mereka itu, menambah ia memuji pada rajin mereka itu. Nabi tahu dah nah. Kalau puji ni jadi kau rajin, jangan sungguh. Tak. Jangan sungguh. Dia bila mana orang puji ni kita jadi terinspirasi. Tak. Allah mulia dah habis. Nah, tolong mi masuk. Koyok bawah. Nak puji. Nah. Rajin sungguh. Ingin tulis sungguh habis. Esok tu tak ada panggil. Nah. Si ada orang bagi ni masuk ke poin ni. Bawah koyok dah. Nah, alio siap belaka dah. Lada siap dah. Siap belaka ni masuk ke poin ni. Ini umi malah. Umi malah kalau nah. Ya bodoh tu nak kalau bodoh tu lepas hadap kita puji tu jadi kau semangat. Kena pandai puji. Puji pun kena ada skill juga nah. Biar dia berasa puji sungguh. Jangan puji pong sehingga dia rasa kita mempergunakan dia, tu dia tak jadi waktu. Nah. Malah buat apa-apa puji. Rajin dia gini-gini. Apa macam nak mempergunakan, tu jadi orang panggil tak jadilah, tak. Biar puji tu kita puji sungguh, ikhlas kita sebut. Barulah terinspirasi. Ni pun samalah. Sahabat-sahabat Nabi buat puji ni bukan orang biasa. Kekasih Allah. Makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk yang paling Allah Taala sayang. Masya-Allah tabarakallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau puji kita pucang ekor juga kita. Nabi puji kita pucang ekor kita. Jadi semangat, jadi gajing betul-betul Allah. Tu penting puji tu. Terutama kali kita jadi ketua keluarga kan, ada anak-anak, kena pandai puji. Kena puji semua kena puji. Jangan dia keji sudahlah. Tak. Keji pun otak dia ni. Otak dia akan rasa down, otak dia ni akan rasa kurang semangat, kurang kena diri. Sebab kena hina semua. Mu ni malah, mu ni. Tak mau apa royak anak yang malah. Lepas tu anak jadi malah marah. Apa tu? Mu ni malah hari-hari dak ayat 40 hari dak ayat anak yang malah. Lepas pada tu dia kata, anak hamba malas sungguh. Tambah lagi. Lepas tu nak suruh anak jadi rajin. Mulut kita tu kecek benda negatif tu. Benda tak molek dah. Kita duduk kepada dia ni jadi malas dah. Kata-kata ni adalah doa. Kita kata dia malas tak? Malas sungguh dia. Malas kali. Dia pun terima hakikat. Ya Allah, hamba ni orang malas. Mu hamba 40 hari dah royak. Lepas pada tu nak jadi rajin tak budak tu. Tak rajin bah bila. Waktu tua malah. Jangan main. Kadang-kadang kita kata tu sebab nafsu itu. Jiwa kita tak puas hati. Hati kita berasa panas, pedih. Malah mu ni. Lihat muka kita. Malah sungguh kau itu. Lepas tu marah apa malah. Apa jadi gini ya Allah anak aku. Dah. Anak demo jadi gitu sebab demo. Mulut tak jaga. Doa negatif tu. Lepas tu orang tua dulu dia kata balik. Budak malah dia kata orang rajinnya budak ni. Bangau awak semua. Padahal lewat bangun. Dia sindi. Habis itu. Jadi Nabi puji sahabat-sahabat tu supaya rajin mereka itu. Dan tiada menjadikan ia memuji itu akan mereka itu membesarkan diri dan ujub. Pujian Nabi kepada sahabat-sahabat tidak menjadikan sahabat ni berasa ujub, berasa takabur, berasa besar diri, berasa aku ni selamat dah. Dak. Selamat daripada neraka dah aku ni, syurga dah aku ni. Dak. Sikit habuk pun tidak. Sayyidina Umar awak Nabi kata, kalau aku ni tak jadi Nabi, nescaya munglah jadi Nabi. Sayyidina Umar ni bila mana Nabi kata ada orang munafik, senarai orang munafik tu ada dengan
Sayyidina Huzaifah Al-Yamani, penyimpan muhur-muhur rahsia-rahsia Nabi. Sayyidina Huzaifah Al-Yamani, senarai nama orang munafik ada dengan dia. Sayyidina Umar tak sedap duduk. Nak ayat bunyi. Sayyidina Umar orang yang dijanjikan syurga ni tak sedap duduk. Suruh ada kedok nama aku dalam list tu. Duk usi lagi dia. Apa dah tu? Walaupun Nabi puji habis dah dia, tapi tak jadi ke diri dia ni takabur, tak jadi ke diri dia mujuk, rasa besar diri, rasa bangga, tidak. Pakai dia lah jadi orang paling takut pula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kita tanya Huzaifah, dalam list nama orang munafik tu, tak saya tanya orang lain, nak tanya hamba ada ke tak nama hamba. Masya-Allah. Lah. Tu siapa tahap tu berendah diri, rasa takut dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Orang lain tu apa tak saya tahu, apa nak tahu nama hamba ya. Nama hamba ada ke tak dalam list orang munafik. Padahal dia pun tahu dia bukan munafik. Nak dia ada perang orang munafik. Tapi takutnya bila mana Nabi kata ada nasara nama orang munafik ni dengan Huzaifah Al-Yamani, Sayyidina Umar kita tanya ada ke nama hamba. Allahu Akbar. Nak ayat tawaduknya. Jadi pujian-pujian kepada Nabi, kepada sahabat-sahabat ni tidak menjadikan mereka ni takabur, ujub dan sebagainya. Setiap sahabat tu dia ada gelar-gelar dia ada pujian-pujian yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kepada mereka. Sayyidina Zubair bin Awam misalnya. Nabi kata likulli nabiyyin hawariyun wa hawari Az-Zubair. Nabi kata setiap nabi ni dia ada pembantu-pembantu dia, hawari. Pembantu-pembantu dia. Dia pembantu aku kata Nabi Az-Zubair. Masya-Allah. Pujian kepada Sayyidina Zubair bin Awam. Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal, Nabi dengar tapak kaki Bilal dalam syurga. Dengar tapak kaki dalam syurga, tak kira tu duduk luar syurga. Tak. Kita ketuk itu dengar dalam rumah, ada orang duduk berjalan, ada orang duduk kacai. Dia tu duduk luar rumah. Pening mikir lagu tu. Dah dengar orang duduk kacai dalam rumah, tak ada tu ada duduk dalam rumah lah tu. Ni tapak kaki Bilal duduk berjalan dalam syurga, menunjukkan Sayyidina Bilal, isyarat kepada Sayyidina Bilal ni akan masuk syurga. Tu masya-Allah, pujian yang melangit. Namun sahabat-sahabat sangat-sangat tawaduk mereka. Tidak terkesan dengan pujian tersebut, bahkan pujian tersebut menjadikan mereka lebih dekat dengan Allah, lebih takut pada azab Allah, lebih semangat dalam taubat mereka. Tu lebih semangat dalam ibadat mereka tu. Dan sayugya bagi mereka yang dipuji. Bagi orang yang dipuji pula lagu mana? Bahawa mengumpati-umpati ia pada kesudahan yang ditakuti. Umpat-umpat tu maksudnya kita duk ulai-ulai sebut kata takut duk dak. Orang dah kata kita ni rajin semaya. Mari Jumaat semua tak aje tinggal bimbel-bimbel akhir hidup kita tu tak boleh Jumaat takut. Apa tu? Yang kita tergelai pula nak kata awak ni maya tak aje tinggal Jumaat semua baca Quran sedap, puasa ni komik sedekah tak aje tinggal. Kita pun sambung. Memang ahli syurga tu. Nemo tu tak tahu syurga ke neraka. Gitu sambung. Tidak lagu tu biar orang puji tu, biar kita kau takut ke Tuhan. Nak orang puji kita baik-baik, kita pun doa, ya Allah, semoga mu jadikan aku ni lebih baik daripada apa yang dia sangka. Allahumma ja'alni khairun mimma yazunnun. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Ya Allah, mu jadikan aku ni lebih baik daripada apa yang mereka sangka. Orang tu sangka kita baik sebab dia tak tahu aib kita. Dia tak tahu kerja buat kita belakang orang. Kita je tahunya. Kita tahu kita buat gapo belakang orang. Dosa gapo kita buat belakang orang, kita je tahu.
Tapi depan orang kita nampak Allah masya-Allah hebat ni. Oh ni ibadat ayat 3 gini. Weh lah kita kenal diri kita weh. Sepatutnya kita rasa tak layak dengan kehormatan tersebut, tak layak dengan pujian tersebut. Hatta kalau kita tak ada dosa belakang orang sekalipun, kita kata hamba tak ada kau satu Allah Taala belakang. Jalan tu. Cara kita ni. Ni Alhamdulillah tu gebah lebih hidup 14 haji. Ni. Lepas tu dia berasa diri dia besar. Ya tu ambo kecil lagi. Demo tu berat benar demo. Orang puji dia balas dengan keji pula kau itu demo tu berat benar tu. Ingat kau neraka sikit. Sedap deh. Itulah orang yang rapik dengan Allah Taala, hati dia terikat dengan Allah. Pujian makhluk tak mampu menggugah hati dia. Orang nak puji dia biasa-biasa, tak ada apa satu, tak bertambah, tak berkurang. Orang puji, tak ada apa satu. Orang keji dia, tak ada apa satu. Hati dia tetap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak jadi lagu tu payahlah. Nak rasa manis dalam ibadat, nak rasa sedap dalam semayang. Orang puji kau orang keji sama lah. Tak terkesan. Patut pendakwah ni. Kalau kita nak jadi pendakwah, jangan takut celak orang yang mencela. La yakhafuna laumata laim. Mereka ni tidak takut celak orang yang mencela. Tu ciri-ciri Hizbullah. Ciri-ciri orang yang menganggotai parti Allah. Hizbullah, parti Allah. Ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim. 5 sifat. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa daripada kalangan kamu yang murtad, tinggalkan agama, tinggalkan perjuangan agama, Allah Ta'ala akan gantikan dengan satu kaum yuhibbuhum wa yuhibbuna. Kaum yang Allah Ta'ala ganti itu, Allah Ta'ala kasih kepada mereka dan mereka mengasihi Allah. Tengok, Allah Ta'ala iktiraf, Allah Ta'ala kasih kepada mereka terlebih dahulu, dan mereka juga kasih kepada Allah. Azillatin 'alal mu'minin, mereka ni buat baik, lemah lembut terhadap orang mukmin. A'izzatin 'alal kafirin, berbuat kasar, tegas terhadap orang kafir. Bila mana orang kafir langgar border, langgar sempadan yang tak boleh mereka langgar, red line, maka tegas dalam mempertahankan agama. Bukan tegas tu maksudnya tengok kereta orang kafir kita push selalu. Tidak, tu dulu lah tu. Tegas ni maksudnya sekiranya ada prinsip agama dilanggar oleh mereka mempermain-mainkan agama kita, maka a'izzatin 'alal kafirin. Tegas, kasar, mempertahankan prinsip kita. Kemudian Allah Ta'ala kata lagi yujahiduna fi sabilillah. Mereka ni, mereka yang berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La yakhafuna lawmata laim, dan mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Orang nak kata gapo pun lagilah. Orang nak kata Allah syadik dah. Sungguh dah. Zaman milenial dah ni. Ikut orang nak buat gapo kubu masing-masing. Masya-Allah Allah kalau kita tengok pada dakwah Nabi, masya-Allah. Kita ni kadang-kadang saing. Nak saing dengan orang bukan Islam, kita saing. Tapi nak royak pasal Tuhan takut. Nak royak la ilaha illallah. Syiar utama agama kita tu. La ilaha illallah. Kita saing ada lama dah. Untuk ajak pergi makan, pergi rumah, apa semua saing, study group, baca buku sekali, biasa sekali. Saing. Tapi nak ayat Allah Ta'ala ni esa. Takut bala.
Ngelah kali gak redha dengan lagu tu. Redha dengan kafir kau itu. Jangan main. Ar-ridha bil kufri kufrun. Redha dengan kekufuran adalah satu kekufuran. Jadi kafir pakai tu. Jangan kita redha. Dalam hati kita ni jangan pernah redha. Dalam hati kita ni innad dina indallah al-Islam. Islam sahaja. Allah moga Allah Taala selamatkan kita lah. Maka orang yang dipuji tu dia kena mengamat-amati ia orang dipuji tu pada kesudahan yang ditakuti, bimbere lagu mana penghujung kita. Kerana terkadang adalah seorang itu baik tapi kesudahannya jahat. Tak. Berapa ramai orang yang mana cerita-cerita masanya baik tapi hujung-hujung masuk neraka. Ahli ibadat malas mayas tiari puasa. Tapi kurung kucing tak boleh makan, mapuh kucing. Akhir-akhir neraka. Bal'am bin Ba'ura, orang alim, orang hebat masa zaman Nabi Musa, dia berdoa apa? Allah Taala makbul belaka. Sehinggalah dia berdoa Nabi Musa ni tersesat daripada pasir. Tu kena goda ke bini dia. Dia berdoa Allah Taala makbul lagi doa dia. Walaupun doa tu menyebabkan Nabi Musa sesat daripada pasir 40 hari 40 malam. Bal'am bin Ba'ura akhir kali mati kafir waliyazbillah. Ya, mulut dia tu masing doa Allah Taala makbul. Tapi lah kali waliyazbillah. Mati dalam keadaan kufur. Dia banyak lagi ada cerita Basisa. Seorang wali yang hebat ibadahnya, anak murid boleh tergebel. Tak guru dia tersoyak lah. Bisa. Tapi akhirnya mati dalam keadaan kufur juga. Waliyazbillah. Dan pada kebinasaan segala amal kebajikan. Dan kena ingatlah, kalau duk main tu gelar tergebel orang duk puji kita, tergebel kosi berasa besar, berasa kemah, berasa tak ada dosa dah ambo ni, suci dah. Dah orang duk puji semua muka. Dia kena ingat pada kebinasaan segala amal kebajikan. Akan hancur binasa amal kebajikan kita. Dan bahawa ingat ia akan kejahatan dirinya. Dia kena amat-amati juga, kena ingat juga kejahatan diri kita. Orang duk puji-puji bagai-baik. Mungkin benda tu betul, mungkin orang ngepong, mungkin orang lipat. Kalau betul sekalipun, kita ni banyak lagi kesalahan kita, dosa kita pun banyak lagi. Kena ingat benda tu. Dan bahawa menzahirkan ia akan benci bagi puji itu, serta benci ia akan dia akan puji di dalam hatinya. Kalau boleh tak nampak kita zahirkan tanda kita ni tak suka dipuji tak ada gapo ambo, tak ada gapo, tak ada satu ambo. Supaya mengamal je, tak ada gapo satu, tak ada lebih, tak ada lebih, tak ada gapo ambo pakai dosa banyak. Tapi jangan sebut pula ayat dosa. Mungkin ayat tawaduk tu dah. Dosa banyak ambo ni pernah berzina gi buka aib pula tak payahlah. Ayat gitulah dosa banyak. Tak layak dapat pujian. Hina dina kita ni tak ada gapo satu. Ayat umum sudah dah. Mungkin dia ayat khusus ambo pernah berzina dengan anak boleh tujuh kapung. Lah tu buka aib dipanggil tu. Jangan. Tu dosa lah. Dosa tu buka aib tu. Dan kepada ini menunjuki oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada perkara inilah Nabi tunjuk dalam hadis dia, kata Nabi, "Uhtut turaba fi wujuhil maddahin." Artinya genggam oleh kamu akan tanah dan lemparkan oleh kamu akan tanah pada segala muka orang yang memuji. Mu ambil tanah, mu pukul, mu pekong atas muka orang yang bagi memuji tu. Tak. Kalau itu molek-molek tiba-tiba makan pong ke dia. Jadi besar diri. Jadi wujud. Jangan main. Nak pong mu biar pandai-pandai juga. Tengok-tengok juga Ada orang dia makan pong sungguh.
Sungguh. Orang tolak jadi tok email juga 30 tahun cerita tu. Betul tok email asal, tok email asal sakit perut. Jadi tak ayat dia sakit perut. Silo-silo. Nah. Cucu dia lahir beranak cicit. Cerita lagi. Tok ayah dulu. Tok email masjid tolak tok ayah jadi tok email. Tok email tolak tok ayah dah. Wiso tok ayah. Dah. Kawin tu sakit perut yang betulannya. Tak? Apa? Jadi bahaya bahaya. Dan berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tak kala dipuji akan dia, tak kala dipuji Sayyidina Ali tu. Lagu mana saya kata tak kala dipuji. Ni doa ketika dipuji dah. Ni. Kalau orang puji kita, dia ada doa dia. Doa yang diajarkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Agak dia doa dia. Kata Sayyidina Ali, Allahumma ighfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhizni bima yaqulun waj'alni khairam mimma yazunnun. Ni doa ketika mana orang puji kita. Bimbing-bimbing orang puji tu jadi cong ekor kita, jadi takabur, jadi riak, jadi ujub, jadi macam-macam. Jangan. Stay humble. Kata Khabib ni, stay humble. My brother, stay humble, right, my brother. Tak tak lagu tu kita nak jaga hati kita. Biar orang puji tu, kita pergi puji tu, kita hala kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada Allah, puji dia. Alhamdulillah, semuanya milik Allah. Semua puji-puji tu milik Allah Taala belaka. Artinya arti doa Sayyidina Ali ni. Ni boleh pakai ngapa ni terutama orang wahi kena puji lah. Kalau tak ada orang nak puji kita, payah juga. Nak mengharapkan puji pula jadi. Tak ada orang nak puji, ampun lama kening ni. Jadi lapar dipuji pula. Ni doa dia ni, Allahumma ighfirli ma la ya'lamun, ya Allah, muampuki aku bagi barang yang mereka tak tahu. Dia puji kita tu sebab dia tak tahu aib kita, lemah kita. Wala tu'akhizni bima yaqulun, jangan mu azab aku, jangan mu ambil dosa kepada aku ni terhadap apa yang mereka sebut. Waj'alni khairam mimma yazunnun, dan menjadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Betul. Artinya, hai Allah, ampunilah olehmu bagiku akan barang yang tiada mengetahui mereka itu akan dia akan barang. Dan jangan engkau ambil salah akan aku dengan sebab barang yang berkata mereka itu akan dia akan barang. Maka waktu dia kata salah tu, janganlah ambil dosa pula, jadi dosa pula. Jangan ya Allah. Dan jadikan olehmu akan daku lebih baik daripada barang yang menyangka mereka itu akan dia akan barang. Ya Allah, mu jadikan aku ni lebih baik daripada apa yang disangka. Tu masya-Allah Jadi penting kena pandai berinteraksi dah. Orang puji kita, tak ada gapo. Allah Ta'ala berlaku. Allah Ta'ala berlaku, alhamdulillah. Selamat kita takut-takut juga lubang. Sedap masuk Sikit lagi gebah video ni. Kita pun ya alhamdulillah. Sesat. Orang kata sedapnya masuk tok hati tu sedap. Alhamdulillah. Habis itu Allah SWT alam bilang qal. Bab yang ketiga pada menyatakan marah. Masuk bab marah pula. Aku ni nak marah-marah boleh ke tak kita marah ni? Nanti dia ada berbahasa dia lah. Ada marah yang haram, ada marah yang wajib. Wajib marah pun ada. InsyaAllah pada perbahasan akan datang kita akan bahaskan perkara ini insya-Allah. Siru ala barakatillah, ma asabakum min hasanatin fa min Allah wa ma asabakum min sayyi'atin fa min nafsi. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.